bantuan diperlukan keluarga mangsa nahas pesawat. Proses ujian DNA dijangka selesai Isnin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan akan menyediakan bantuan yang diperlukan keluarga mangsa yang terlibat dalam nahas pesawat di Elmina Shah Alam semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia bagi meringankan beban keluarga terutamanya bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sampai kena ucapkan takziah kepada keluarga, bersabar. Tidak siapa boleh jangka. Cuma yang dilakukan sekarang ialah mempercepatkan proses forensik DNA sampai selesai. Semua akan diuruskan oleh kerajaan, sama dengan Majlis Agama, Kerajaan Selangor dan Jabatan Pembinaan. Kita akan bantu dan dari segi kerajaan, persekutuan serta negeri, kita akan bantu untuk meringankan beban keluarga. Beliau berkata demikian selepas menziarahi keluarga mangsa tragedi itu di Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Kelang. Ya, Perdana Menteri juga bersyukur dengan kelancaran operasi yang dijalankan agensi terbabit selain meluahkan rasa bangga dan mengucapkan terima kasih kepada semua anggota terlibat. Saya ikuti daripada semalam perkembangan, tapi saya alhamdulillah syukur kerana keselamatan Jabatan Agama, Forensik Hospital, kemudian beberapa badan kebajikan lain daripada kerajaan, persiapan penginapan semua diurus dengan begitu cekap dan saya bangga dengan dan terima kasih kepada mereka. Proses pengurusan mayat mangsa dijangka selesai seawal Isnin ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, Jabatan Kimia memaklumkan ujian DNA daripada cebisan ditemui memerlukan sedikit masa untuk diselesaikan. Daripada segi postmortem dan juga untuk menguruskan DNA bagi waris-waris ini, sampel-sampel macam saya cakap sebelum ini, 22 sampel DNA telah pun diambil. Walau bagaimanapun daripada kita mengambil kita panggil human remain ini ada yang tinggal badan, ada yang kepala saja dan ada yang cebisan mengikut unit forensik, ada yang cebisan lebih kurang 200 lebih. Memakan masa untuk mendapatkan DNA-nya sehingga hari Isnin. Selain itu, pihaknya akan memudahkan semua pengurusan jenazah selepas selesai bedah siasat dan pengecaman. Ini apabila dah habis pengotor semua DNA dah dapat tahu dah di-matchkan semua daripada mandi, solat dan kereta jenazah pun telah disediakan sejumlah 10 biji. Sementara itu, Tan Sri Razaruddin memaklumkan berdasarkan semakan dengan syarikat e-hailing, pemandu yang terlibat nahas tidak mengambil penumpang sejak pukul 2 petang semalam. Pemandu kereta tu sebenarnya dah reject penumpang daripada pukul 2. Kita dah check dengan Grab dan dia memang reject penumpang tersebut pada so kita syaki bahawa dia seorang. Tetapi human remain ini bila kita buat DNA nanti baru kita tahu ada terlebih ke tidak. Ada dari situlah. Dalam pada itu, beliau menyeru orang ramai yang mempunyai rakaman kejadian tampil membantu siasatan. Dalam pada itu, pemandu e-hailing yang terlibat dalam nahas berkenaan disahkan oleh isterinya, Suryana Muda. Beliau mengesahkan identiti Allahyarham menerusi cebisan pakaian terakhir yang dikenakan pada hari kejadian. Saya dimaklumkan jenazah mungkin dikeluarkan selewat-lewatnya, seawal-awalnya hari Isnin ni. Apa-apa pihak polis akan maklumkanlah. Tapi saya dah buat pengecaman tadi, memang betul lah, tu memang arwah suami saya lah, Cik Syarifudin Syari. Kiranya saya ni daripada
petang kemarin lah, bila pihak polis IPD Sepang maklumkan tu, memang saya terus bergegas ke sana lah, ke IPD Shah Alam. Tapi daripada situ kena pergi ke IPD Kelang Selatan, buat DMA semua, saya dengan anak saya lah. Beliau ditemui media di kediamannya di Taman Vista Bandar Baru Salak Tinggi. Baik, operasi pembersihan sisa pesawat termasuk usaha mengesan saki baki cebisan mayat tamat sepenuhnya 3 petang tadi. Timbalan Ketua Zon Shah Alam Samsul Ma'arif Saibani berkata, operasi 15 jam itu melibatkan lebih 500 anggota keselamatan. Jam 12.30 malam tadi. So, duration masa yang kita melaksanakan operasi pencarian dan menyelamat adalah dalam masa 9 jam bersama pihak polis, PGA, APM dan bomber. So, pada hari ini, hari kedua, kita memulakan operasi kira-kira jam 9 pagi tadi sehingga jam 3 petang. Kita menamatkan operasi. Semalam lebih daripada 300 orang yang terlibat daripada PDRM, PGA, bomber, PBS, CAM dan AFRS, termasuklah PBT yang hadir ke lokasi, lebih daripada 300 orang. Pada hari ini pihak polis, bomber dan juga yang agensi berkaitan dalam anggaran 230 orang untuk hari kedua, dan itulah jumlah untuk 2 hari dalam 500 orang lebih. Baik saudara, proses mengenal pasti DNA mangsa sedang dilaksana. Ya, laporannya langsung bersama Sazwani Samsul. Ya, Faris dan Meg, situasi di hadapan Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang ini sudah pun semakin lengang kerana waris keluarga adalah dinasihati untuk tidak berkumpul di sini berikutan proses mengenal pasti mangsa dijangkakan selesai seawalnya pada Isnin. Bagaimanapun terdapat juga beberapa waris yang baru sahaja menerima perkabaran dan terus ke Jabatan Forensik ini. Ini adalah kakak kandung kepada pemandu e-hailing yang terlibat dalam nahas semalam. Dia memaklumkan beliau baru sahaja menerima perkabaran itu dan cukup terkejut akan perkabaran yang menimpa adik kandungnya itu. Dan petang tadi, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin memaklumkan terdapat lebih 200 cebisan DNA untuk dikenal pasti. Beliau bagaimanapun Baik, terima kasih Wani untuk perkembangan itu tadi. Kita akan cuba dapatkan Wani sekiranya kita dapat kembali isyarat daripada beliau di lokasi. Apapun, kita teruskan dengan laporan seterusnya. Baik, alat perakam suara kokpit yang ditemui daripada pesawat yang terhempas telah dihantar ke Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU awal pagi tadi untuk dianalisis. Keputusan siasatan akan diumum secara telus dalam masa terdekat. Cockpit recorder di tapak nahas. Semalam mereka telah menemui recorder tersebut dan juga cockpit recorder tersebut dan juga cebisan kotak hitam. Jadi cockpit recorder ini telah dihantar untuk dianalisa pada pagi tadi. Jadi saya telah mengarahkan supaya siasatan segera dan terperinci dilaksanakan, dan kita akan memberikan maklum balas kepada pihak orang ramai secepat mungkin apabila analisa ini dapat dipastikan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud berkata pihaknya bekerjasama dengan BSKU bagi menganalisis kotak hitam terbabit. sendiri, Datuk. Okey, ini bergantung kepada keadaan black box itu sendirilah. Ya. Biasanya black box tu dapat menahan hentakan ataupun kerosakan lah, maknanya benda yang paling kuat lah dalam kapal terbang tu yang di-protect dia punya recording mechanism tu. Tapi ini semua bergantung kepada keadaan black box tu. Jika keadaannya masih sempurna, insya-Allah kita dapat data yang jelas lah. Kalau dia agak kurang sempurna, mungkin kita akan dapat data tu dalam cebisan-cebisan officers dan kita perlu analisa lebih teliti. Ya. Jika black box tu dalam keadaan yang baik, insya-Allah kita dapat mengetahui apa yang berlaku lah dalam pesawat tu. Datuk, selain daripada black box, apa lagi? Beliau menjelaskannya pada program Selamat Pagi Malaysia di TV1.
Datuk Nur Azman Mahmud turut mengesahkan pesawat Beechcraft Model 390 Premier One yang terlibat nahas itu memiliki semua lesen dan pendaftaran yang sah termasuk sijil kelayakan terbang. Penerbangan pesawat itu untuk perjalanan Langkawi ke Subang mematuhi tata cara penerbangan Malaysia. Berdasarkan maklumat diperolehi, semua lesen yang dimiliki syarikat pengendali pesawat iaitu lesen kru penerbangan, sijil pendaftaran serta sijil kelayakan terbang pesawat adalah sah. Baik, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menyifatkan pemergian Adun Pelangai Datuk Seri Johari Harun sebagai satu kehilangan besar. Allahyarham merupakan pemimpin yang telah banyak menabur bakti untuk rakyat negeri itu. Beliau adalah sahabat saya, rakan sejawat, setiap minggu mesyuarat dengan beliau dan saya dapati beliau sangat bertanggungjawab, terutama berkenaan dengan portfolio beliau. Dan malahan mesyuarat terakhir ESCO saya dapati dalam banyak-banyak mesyuarat selama 8 bulan, mesyuarat yang terakhir itu saya nampak beliau paling aktif, paling banyak membawa isu-isu dan paling banyak mengukuhkan cadangan-cadangan supaya ianya dapat diselesaikan oleh pihak kerajaan negeri. Sementara itu, penduduk di Pelangai menzahirkan rasa terkejut dan tidak percaya dengan pemergian Allahyarham Datuk Seri Johari Harun yang disifatkan sebagai pemimpin berjiwa rakyat. Saya pun mengejut juga. Dia kata dah tuju. Mengejut lah. Semua mengejut lah tu kedai kan. Tengok betul ke? Macam tak percaya. Sebab dia macam Datuk Jo ni memang intan pemata dekat sini. Memang dia jagalah rakyat-rakyat kat sini. Apa-apa masalah banjir ke apa ke, memang dia bagus. Seorang yang perwira. Dia menangis. Mula dong angkat koda sebelah ke orang kan. Tinggal tak cahaya. Lepas tu makcik balik rumah dengan TV. Minta dia menangis. Sedih. Dia memang baik dengan orang kampung. Semua orang kampung semua suka dengan dia. Dia datang sini makan, minum, belanja kawan-kawan, belanja orang ramai. Tak kedekut dah, tak sombong. Dia memang tak kedekut, tak sombong. Satu kelangan yang besar lah buat penduduk Dun Sepang Pelangai ni kerana beliau banyak membantu daripada segi kewangan, barang-barang, keperluan. Lepas tu ada Tafiz. Tafiz dia kat mana tu? Dekat sepadan Negeri Sembilan dengan Pahang. Seolah-olah dapat merasakan sesuatu, juruterbang Syahrul Kamal Roslan bertindak memberikan nombor telefon isterinya kepada rakan sekerja untuk dihubungi jika apa-apa berlaku kepadanya. Perkara itu dikongsikan abang ipar mangsa Said Tahir Said Muhammad. Tidak. Apa yang puan boleh tengokkan adalah dia bersama dengan Ishak masa lepas. Tapi dia ada juga bagi nombor telefon adik saya adalah isteri dia. Minggu lepas nombor telefon just anything happen. Sebab sebelum tu tak ada bagi tahu. So nama kat tu Halim, arwah seorang yang sangat periang, penyayang dan disenangi oleh kawan-kawan ahli keluarga. Dia juga dikira sebagai comel. Sementara itu, keluarga juruterbang Allahyarham Haikal Aras Abdul Azim reda dengan takdir menimpa mereka. Adik Allahyarham yang juga seorang juruterbang, Kapten Hafizi Aras, menyifatkan abangnya yang telah berkhidmat hampir 20 tahun dengan 10,000 jam penerbangan, seorang yang sangat menyintai dunia penerbangan. Antara kami 5 orang yang paling passionate dialah sebenarnya daripada kecil. Jadi yang nak jadi Han Solo pun dia, yang berangan dengan kapal terbang pun dia. Dia memang seorang yang memang dari kecil suka dengan dunia penerbangan ni. Jadi ya, memang sampai situ je lah dia punya perjalanan hidup sebagai seorang juruterbang tu kan. Kami rancang untuk ditanam di Presin 20 Tanah Perkuburan Putrajaya, Presin 20. Pihak polis pun tadi dah ambil detail kami semua dan kami mengucapkan terima kasih sebab katanya akan diberikan kemudahan rider untuk mempermudahkan urusan jenazah dihantar kemari lah. Beliau ditemui di kediamannya di Desa Pinggiran Putra Sepang memberitahu 3 daripada 5 adik-beradik mereka berkhidmat sebagai juruterbang.
Hormati mangsa dan waris, orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan gambar serta video tragedi pesawat berkenaan. Kita ingat secara dalam membentuk masyarakat yang beradab dan berakhlak, saya sukalah untuk menasihatkan rakyat Malaysia, kita jangan salah gunakan social media ini. Kita perlu hormat aib mangsa dan juga waris-waris kepada bangsa. Jadi kalau kita tidak mahu keaiban itu dibuka, keaiban kita ini dibuka, maka kita jangan mengaibkan orang lain. Jadi memviralkan gambar-gambar yang tidak sepatutnya mangsa kejadian. Saya mengucapkan takziah. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pembarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. 76 minit tanpa henti, 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Bertemu kembali. Kerajaan yakin kekal unjuran pertumbuhan ekonomi sebanyak 4 hingga 5% untuk 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap ekonomi dalam negeri kekal utuh berdasarkan statistik yang ada. Menerusi kenyataan Kementerian Kewangan, kerajaan akan mengekalkan dasar fiskal responsif dan meneruskan usaha mempercepat pencapaian pelaburan yang telah diluluskan dengan menyegerakan pelaksanaan projek-projek kerajaan. Perdana Menteri juga menegaskan ekonomi Malaysia mampu berdaya tahan dan menganjak pertumbuhan di sebalik cabaran pasaran global. Kadar inflasi menurun daripada 2.8% pada Mei 2023 kepada 2.4% pada Jun 2023. Pengangguran juga berjaya mencatat kadar terendah pasca pandemik sebanyak 3.4% pada Jun berbanding 3.5% bulan sebelumnya. Sejajar dengan kerangka ekonomi madani, kertas-kertas dasar iaitu Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dan Belanjawan 2024 akan memperhalusi strategi dan langkah untuk menstruktur semula ekonomi serta menjamin pembangunan inklusif untuk rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap penerima sumbangan tunai rahmah STR dan tanggungan dapat memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan kesihatan percuma yang ditawarkan kerajaan melalui skim perubatan madani. Menerusi catatan di Facebooknya, Perdana Menteri berkata, skim yang bermatlamat untuk menampung keperluan kesihatan golongan B40 boleh didapati secara percuma di klinik perubatan swasta berdaftar di 10 daerah sejak program rintis itu dilancarkan pada 15 Jun lepas. Beliau berharap skim itu dapat memanfaatkan golongan sasar sebagai usaha dan upaya kerajaan mewujudkan akses yang adil kepada khidmat kesihatan yang berkualiti.
Sultan Selangor memberi perkenan bagi istiadat angkat sumpah jawatan dan ikrar aku janji serta pengurniaan surat cara pelantikan Menteri Besar Selangor Isnin ini. Menurut kenyataan Selangor Royal Office, istiadat berkenaan akan berlangsung di Balerong Seri, Istana Alam Shah, Kelang pada pukul 11 pagi. Istiadat angkat sumpah jawatan dan ikrar aku janji serta pengurniaan surat cara pelantikan yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Exco Negeri Selangor juga akan berlangsung pada hari sama pada pukul 2 petang.